Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani diucapkan kepada barisan juri yang adil lagi bijaksana. Saya Nur Adlina binti Mazlan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Cemerlang. Buku pilihan saya ialah sebuah buku yang bertajuk Bahaya Meningitis. Buku ini ditulis oleh saudari Kasuma Abdullah dan mengandungi sebanyak 56 halaman bercetak yang syarat dan padat dengan maklumat-maklumat yang berfaedah mengenai penyakit meningitis. Di dalam dunia yang dilingkari dengan sains dan teknologi ini, kita dapat menyaksikan betapa banyaknya penyakit-penyakit berbahaya seperti penyakit COVID-19, HFMD dan cacar monyet. Saya juga yakin bahawa saudara dan saudari tidak asing lagi dengan nama-nama penyakit yang baru saya sebutkan sebentar tadi. Tetapi, adakah saudara dan saudari juga sudah terbiasa mendengar tentang penyakit meningitis? Atau ada setengah daripada saudara dan saudari yang tidak pernah sama sekali mendengar tentang penyakit meningitis ini? Oleh hal yang demikian, pada video ini saya ingin mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan penyakit meningitis. Penyakit meningitis ini ialah sebuah penyakit yang disebabkan oleh radang pada bahagian meningis, iaitu selaput otak dan juga saraf tunjang. Dan biasanya penyakit ini menyerang kanak-kanak ataupun bayi. Apakah pula tanda-tanda awal seseorang itu menghidap penyakit meningitis? Tanda-tanda awal seseorang itu menghidap penyakit meningitis ialah mereka akan berasa tidak selesa, sakit kepala, demam. Dan bagi kanak-kanak ataupun bayi mereka pula, mereka akan menangis secara berterusan dan dengan nada yang berubah-ubah. Apakah pula tanda akhir meningitis? Tanda akhir seseorang itu menghidap meningitis ialah akan timbul ruam seperti lebam di tubuh badan mereka dan mereka akan menjadi seorang yang takut pada cahaya yang terang, iaitu fotobia. Apakah pula penyebab kepada penyakit meningitis ini? Terdapat 3 punca utama penyakit meningitis ini, iaitu bakteria, virus dan juga kulat. Bagi penyakit meningitis yang disebabkan oleh virus, kebiasaannya adalah tidak berbahaya dan biasanya tidak memerlukan pengubatan atau perawatan yang spesifik dan boleh sembuh dengan secara semula jadi. Dan yang kedua ialah penyakit meningitis yang disebabkan oleh kulat, iaitu di mana penyakit ini biasanya dideritai oleh mereka yang mempunyai kerosakan imun, iaitu daya tahan tubuh, seperti penghidap AIDS. Dan yang ketiga, penyakit meningitis yang disebabkan oleh bakteria. Penyakit meningitis yang disebabkan oleh bakteria ini adalah yang paling berbahaya kerana ia boleh membuatkan seseorang itu hilang kemampuan untuk belajar, hilang keupayaan mendengar dan juga yang paling menakutkan ialah boleh membawa maut. Persoalannya, adakah semua bakteria boleh membawa kepada penyakit meningitis? Tidak. Hanya beberapa bakteria sahaja yang boleh menyebabkan penyakit meningitis ini. Antaranya, yang pertama sekali, bakteria Streptococcus pneumonia. Bakteria ini biasanya menjangkiti kanak-kanak ataupun bayi dan biasanya menjangkiti bahagian telinga dan juga rongga hidung seseorang itu. Dan yang kedua adalah bakteria Neisseria meningitidis. Bakteria ini biasanya menjangkiti salur pernafasan seseorang. Dan yang ketiga adalah Listeria monocytogenes. Bakteria ini biasanya terdapat di banyak tempat, iaitu seperti di dalam makanan yang telah terkontaminasi ataupun terdapat juga di dalam debu. Dan apakah pula makanan yang selalunya ada bakteria ini? Makanan-makanan yang selalunya ada bakteria ini ialah makanan yang berkeju, hotdog dan juga sandwich yang mempunyai daging atau sebagainya, yang mana bakteria ini biasanya disebabkan oleh haiwan peliharaan. Tentu saudara dan saudari tertanya-tanya juga, adakah penyakit meningitis ini boleh menular? Ya, jawapannya penyakit meningitis ini boleh menular melalui dari pernafasan, iaitu melalui batuk ataupun melalui ciuman dan juga
Penyakit meningitis ini juga boleh merebak apabila seseorang itu terlalu rapat dengan mereka yang menghidap meningitis. Contohnya seperti kanak-kanak di taska, ataupun mungkin di asrama, atau mungkin di tempat-tempat yang padat, yang sesak dengan manusia. Dan ini boleh menyebabkan seseorang itu terdedah dengan risiko yang tinggi untuk menghidap penyakit meningitis. Apakah langkah ataupun langkah bijak kita sebagai masyarakat yang bijak untuk mencegah penyakit meningitis ini? Pertama sekali adalah ibu bapa yang menyayangi anak-anak mereka bolehlah mengambil virus HIV untuk anak-anak bayi mereka, iaitu seawal 2 bulan, kerana mereka mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat penyakit meningitis ini. Yang kedua ialah melalui penjagaan gaya hidup sihat, iaitu ibu bapa sesiapa sahaja boleh menitik beratkan kebersihan diri mereka, tempat tinggal mereka, dan juga kebersihan persekitaran mereka supaya mereka tidak terdedah dengan bakteria, virus ataupun kulat yang boleh menyebabkan ataupun membawa penyakit meningitis ini. Dan yang ketiga, kita perlulah cakna tentang gejala-gejala meningitis supaya kita dapat mengelakkan penyakit ini daripada menjadi lebih teruk ataupun lebih parah. Sekian sahaja daripada saya. Andai ada salah tutur kata, maafkan saya, dan saya harap sangat saudara dan saudari yang menonton video ini dapat menyedari atau dapat mengetahui dan mendalami ilmu tentang meningitis ini, dan sama-samalah kita dapat mencegah penyakit meningitis ini. Sekian, terima kasih.